rakyat kecil. Sebab takkanlah kita nak merendah martabat harga diri orang yang ada dalam Dewan Perkhidmatan Pajak ni, khususnya pengundi-pengundi. Jadi sebab itulah kita menceritakan soal apa yang berlaku kepada Rohaidat, iaitu calon daripada Barisan Nasional. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa jangan menggunakan serangan peribadi. Saya katakan bahawa ini bukan soal serangan peribadi. Kita tidak menyerang mana-mana orang UMNO yang ada di kampung ini, kerana bagi kita bahawa mereka hanya orang yang akan memilih antara dua ini. Apa kita nak serang orang yang tidak ada kaitan dalam pertandingan ini. Dan apa yang kita sebut panjang daripada penamaan calon itu bukan dalam bentuk serangan peribadi, tetapi menceritakan fakta sebenar untuk dipertimbangkan oleh masyarakat dan rakyat, kemudian terpulanglah kepada masyarakat dan rakyat untuk membuat pertimbangan sama ada nak pilih Rohaidat ataupun nak pilih Ustaz Khalid Mas. Jadi kita serahkan kepada tuan-tuan. Saya tak nak sebut banyak kerana saya percaya bahawa semua ini sudah ada dalam kepala tuan-tuan, maklumat yang sudah pun diasap dalam pemikiran tuan-tuan tentang siapa sebenarnya antara dua calon ini. Yang jelasnya bahawa Ustaz Saleh seorang calon yang bersih, seorang calon yang amanah. Yang jelasnya ialah Rohaidat seorang calon yang jelas tidak amanah, dan dia didapati oleh Majlis Peguam Malaysia ni, Pak Kaunsil ni, melakukan pecah amanah. Dan orang yang mengambil tindakan kepada dia dalam penyiasatan, pembicaraan yang mengatakan dia bersalah di peringkat Pak Kaunsil ini ialah bekas pemangku Ketua Menteri Pulau Pinang sewaktu Dr. Lim Chong Yu bercuti satu ketika dahulu waktu dia jadi Ketua Menteri. Tan Sri Khalid, waktu itu Datuk Khalid Ahmad Sulaiman, Datuk Khalid orang UMNO untuk ingat, dia pernah menjawat jawatan Setiausaha Barisan Nasional Negeri Pulau Pinang. Kalau tak silap saya, dia pada waktu itu aduan daripada bayang lepas, kalau tak silap ingatan saya. Dia memangku Ketua Menteri selama dalam tempoh lebih kurang 6 bulan sewaktu Ketua Menteri bercuti. Jadi bila dia tak aktif secara kuat dalam politik, dia seorang pengamal undang-undang peguam, seorang lawyer. Dan dia telah dilantik oleh Bar Council sebagai ketua panel ataupun pengerusi kepada jawatan kuasa disiplin Bar Council. Mana-mana aduan yang mengatakan peguam-peguam yang melanggar etika ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Bar Council ataupun dalam proses perundangan ini, maka akan mengadulah orang itu kepada Bar Council. Bar Council akan meminta pengerusi ini, Tan Sri Khalid dan juga orang dia, untuk melakukan seperti mana satu tribunal ataupun pembicaraan untuk dipanggil supaya mereka beri keterangan, dan kemudian mereka akan buat keputusan sama ada orang itu didapati bersalah ataupun tidak. Dan kalau didapati bersalah, orang itu akan ditarik balik lesen dia, lesen dia. Jadi sekaligus dia bila tarik balik lesen itu bermakna bahawa dia hilang kelayakan sebagai seorang peguam, hilang kelayakan sebagai seorang anggota Bar Council. Yang melakukan tindakan itu ialah Tan Sri Khalid. Tan Sri Khalid ini, tuan-tuan, dia juga merupakan pengurusi kepada anggota panel siasatan di bawah jawatan kuasa disiplin UMNO pada waktu itu, yang diketuai oleh Tengku Ahmad Rintaudin sampai sekarang ni, Tengku Ahmad Rintaudin. Dia pengurusi panel penyiasatan untuk kes Tan Sri Isa Samad, bekas naib Presiden UMNO. Jadi dia buat siasatan, dia kemukakan kepada disiplin kemukakan kepada majlis tertinggi mengambil tindakan untuk tindakan disiplin terhadap Tan Sri Isa Samad. Jadi saya heran bagaimana pemimpin-pemimpin UMNO dalam keadaan sudah mengetahui beberapa hari sebelum itu bahawa Rohaidat ini pernah melakukan perbuatan seperti yang tuan-tuan sedia maklum, pecah amanah, dan diambil tindakan oleh Bar Council. Kenapa pemimpin UMNO negeri dan juga pusat tidak boleh merujuk kepada Bar Council, merujuk kepada Tan Sri Khalid Ahmad Sulaiman? Sebab dia bawa UMNO. Sampai sekarang dia kata dia UMNO, dia tidak ada apa-apa kepentingan. Bila dia berunduk daripada jawatan Setiausaha Barisan Nasional Negeri, orang buat satu tuduhan dalam berbagai-bagai bentuk, kata bahawa dia ditawar oleh kerajaan negeri Pakatan Rakyat. Dia kata tidak, dia
diri dia bersama dengan UMNO. Kenapa pemimpin UMNO tak boleh merujuk kepada Tan Sri Khalid Ahmad Sulaiman? Ini persoalannya, ini isu dia. Janganlah kerana kegagalan mereka melakukan semakan dan membuat rujukan kepada Tan Sri Khalid dan juga Bar Kansel, lalu mereka nak menutup isu ini, nak memaksa dan nak membebankan kepada rakyat untuk pilih juga calon yang bertolak daripada kesilapan mereka sendiri. Dan di sini saya ingin katakan bahawa Rohaizat sendiri tidak jujur. Rohaizat tidak jujur. Sepatutnya dia kena harus jujur. Dia kena beritahu apa yang ada pada diri dia. Dia kena beritahu sama ada dia berhutang ataupun tidak. Dia berhutang ataupun tidak. Dia bankruptcy ataupun tidak. Berhutang ataupun tidak. Yang boleh menyebabkan, kalau orang report, dia boleh diisytihar bankruptcy. Dia kena beritahu. Tapi dia tak beritahu bahawa hal-hal yang berlaku, dia menyembunyikan fakta ini. Dan bila dia menyembunyikan fakta ini, sepatutnya pemimpin-pemimpin UMNO perlu membuat semakan dengan Bar Kansel, kerana sebelum penamaan calon, sudah pun tersebar berita mengatakan bahawa calon Barisan Nasional ini telah melakukan satu perkara yang bersifat yang menyentuh soal kerendahan moraliti seseorang yang tidak sewajarnya berlaku pada orang yang nak jadi calon, nak jadi pemimpin. Sebab tu Dr. Mahathir sendiri dia kata, orang yang nak jadi calon, nak jadi ahli politik, nak terlibat dengan politik, nak jadi seorang pemimpin ni, tak boleh terlibat dengan benda-benda yang tak elok. Tak boleh terlibat dengan benda-benda yang tak elok. Tiba-tiba Rohaizat berlaku ke atas diri dia. Tengku Razali pula kata bahawa dia mempersoalkan bahawa takkan tak ada ramai-ramai orang UMNO di Pulau Pinang ni orang yang baik, orang yang bersih, orang yang beramanah, tiba-tiba dipilih. Dah tahu, Tengku Razali kata dah tahu. Dia kata, buat apa kita pilih lagi? Dah tahu kata tak elok, benda tu tak elok, buat apa kita pilih? Jadi saya ingin tegaskan di sini bahawa kepada tuan-tuan semua, ini merupakan sesuatu yang tidak sewajarnya dilihat oleh masyarakat dan rakyat ini sebagai perkara kecil. Ini bukan perkara kecil, ini bukan perkara remeh seperti mana yang disebut oleh pemimpin UMNO. Semalam Khairi Jamaluddin, tadi saya dengar ucapan dia tak dia, orang tunjuk dalam CD. Ucapan dia dalam pentas pemuda. Saya tak ingat di mana semalam. Dia mempertahankan calon ni. Dia mempertahankan. Sebab apa dia pertahan? Sebab dia kata, kalau aku tak pertahan, aku pun lebih teruk daripada dia. Aku ni jawatan kuasa disiplin UMNO, bukan jawatan kuasa disiplin peguam. Jawatan kuasa disiplin UMNO kata memang dia terlibat dengan rasuah. Cuma pada waktu itu mungkin malu mata daripada dengan Pak La. Tak apalah, kerana dia menentu Pak La, dia boleh bertanding ketua pemuda. Jadi dia kena pertahankan calon, walaupun calon ni tak baik. Sebab dia kata, kalau aku tak pertahan, orang akan bersoal, hang tu lebih teruk daripada dia. Jadi bagi saya bahawa pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional yang datang ke sini ni, mereka sepatutnya mencerita hal-hal yang betul, hal-hal yang sebenar. Mereka seharusnya membentuk minat pengundi untuk apa? Untuk memilih calon yang baik, bukannya memaksa pengundi, mengasak pemikiran pengundi, menghasut, mengukur pemikiran pengundi untuk apa? Untuk menerima calon yang tidak berakhlak, yang tidak beramanah, yang tidak beretika ini. Sebab itu bagi saya seharusnya masyarakat dan rakyat harus melihat hal yang seperti ini. Janganlah sampai kepada peringkat nanti lepas pilihan raya, kalau tak takdir Barisan Nasional menang juga, Rohaizat menang, habis seluruh dunia pun nak heran macam mana Mentang Pasiak ni, orang Padang Kampung Petani ni. Sampai orang Pulau Maldives pun heran. Orang Pulau Maldives pun nak heran. Orang Burkina Faso pun heran. Burkina Faso belah mana? Afrika. Burkina Faso belah Afrika. Dia apa heran ini? Dia kata hitam kami pun kami berhenti juga. Burkina Faso tak apa lagi, takut Red Indian Monolito pun heran. Red Indian pun heran. Dia kata kami pun tengah duduk di tengah bukit. Dapat berita kata, dia teruk rupanya orang Kampung Petani ni. Mereka ni tak siapa pun tak apa, penyamun pun tak apa. Jadi sebab itu bagi saya bahawa perlu tuan-tuan membuat pertimbangan. Kami telah menawarkan kepada tuan-tuan, PAS dan Pakatan Rakyat menawarkan cara yang terbaik, calon yang bersih untuk tuan-tuan pilih, iaitulah Ustaz Saleh Man ini, insya-Allah. Sebab itu saya